Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Satu lagi kejutan telah dilakukan oleh Sabah FC guys, di mana kalau kamu ada follow video sebelum ni, aku ada buat video mengenai head to head dan juga sebelum 90 minit perlawanan. Aku sendiri tidak akan menjangkakan Sabah akan melakukan sekali lagi jumlah gol yang melebihi 4 ataupun 4 gol sekalipun lah dalam perlawanan ni, di mana aku menjangkakan Sabah FC akan memenangi perlawanan ini sebanyak 2 gol berbalas 1. Tapi apa yang pastinya, aku sendiri menjangkakan perlawanan akan menjadi satu perlawanan yang cukup sengit, di mana akan berlaku berbalas gol pada perlawanan ini, dan ia telah terbukti hasil daripada apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua pasukan guys. So basically kalau aku mau cerita, sebenarnya aku risau video ini akan menjadi lebih daripada 10 minit kerana terlalu banyak benda yang ingin aku katakan hasil daripada persembahan yang dilakukan oleh Sabah FC pada malam ni, kerana ianya cukup berbeza daripada apa yang kita saksikan sewaktu perlawanan menentang Perak, sewaktu perlawanan menentang Penang dan juga perlawanan sebelum ni lah, kerana ia merupakan satu, aku boleh katakan adalah konsep total football yang telah diterapkan oleh OKS pada perlawanan ni, dan ia telah berjaya dilaksanakan sepenuhnya oleh pemain-pemain Sabah FC. Kalau si Damien Lim tu boleh naik atas juga bawa bola, aku rasa dia pun akan terlibat juga dalam gerakan yang dilakukan oleh Sabah FC. Jadi sekali lagi, 5 berbalas 2 pada perlawanan ni. Sewaktu perlawanan berada di kedudukan 2-2, aku sudah merasakan apa yang kamu buat ni guys. So gol penyamaian yang dilakukan oleh Kedah adalah merupakan satu bilang orang, aku rasa macam oh shit, tolonglah janganlah macam ni, tolonglah jangan buat silap benda-benda macam ni, kerana itu adalah merupakan satu salah faham yang dilakukan oleh Damien dan juga Daniel Ting, di mana pemain import Kedah hanya perlu menolak bola saja untuk masuk ke dalam dan mengikat kedudukan pada perlawanan tersebut. Dan Clayton sekali lagi menjadi tunggak harapan utama untuk Kedah kerana berjaya mengikat kedudukan menjadi 1-1 pada perlawanan tersebut. Dan benda yang aku puji sini adalah sikap dan juga motivasi untuk pemain Sabah FC yang tidak berputus asa, cuba juga untuk kembali dalam perlawanan walaupun 2 kali telah dikejar oleh Kedah dalam perlawanan ini. So individu yang menjaringkan gol adalah Sadil daripada penalti. Awal juga gol tu yang dilakukan oleh Sadil tu pada minit ketiga hasil daripada kekasaran yang dilakukan oleh Zia Ghazali terhadap Gaby. Ada juga VR check telah dilakukan, oleh macam mana kita mendapat penalti tersebut. Seterusnya gol jarak yang dilakukan oleh Pedro pula menjadi kedudukan 2-1, dan seterusnya gol kedua yang dilakukan oleh Pedro sekali lagi. Pedro menjarakkan kembali kedudukan menjadi 3-2 kepada Sabah FC. So Pedro adalah merupakan individu yang pada mulanya aku merasakan boleh mendapat man of the match pada perlawanan ni, tapi aku telah beralih aku punya perhatian aku pada satu pemain lagi. Itu akan ceritakan di penghujung video ni untuk siapakah yang aku nobatkan selaku man of the match untuk perlawanan ni. Walau macam mana pun Pedro tidak dapat digunakan sepenuhnya oleh kerana mengalami hamstring. Aku rasa sewaktu gol kedua yang dilakukan oleh Pedro tu, beliau sendiri pada masa tu memang sudah hamstring, tapi aku puji semangat yang diberikan oleh Pedro, tidak memperdulikan apa yang beliau alami, terus mengejar bola dan berjaya memasukkan bola tersebut. Dan seterusnya adalah gol penjarak yang dilakukan oleh Kumaran pada perlawanan ni menjadi kedudukan 4-2. Kumaran selepas digantikan Jeffrey Chu pun mengalami hamstring juga. Jeffrey Chu pun beraksi cukup bagus juga perlawanan ni. Beliau sendiri mempunyai peluang dan juga mencipta peluang untuk pemain-pemain lain, tapi unfortunately tidak dapat diteruskan beliau dan dimasukkan S. Kumaran. Ini adalah benda yang aku suka tengok lah, ialah mengenai minute play yang diberikan oleh pemain Sabah FC. Itu pun aku akan cerita sebentar lagi, di mana sebelum ni pun Kumaran mendapat banyak percubaan sebelum ni yang memberikan beliau peluang untuk menjaringkan gol, tapi gagal disempurnakan oleh beliau. Sewaktu aku tengok bola tu kan, aku cakap macam Kumaran, sabar kau Kumaran, kau punya peluang mesti ada ni. Dan akhirnya guys, Kumaran menjadi penjarak untuk game ni, di mana mengubah kedudukan menjadi 4-2.
Dan seterusnya, contribution daripada Gary Steven Robert adalah individu yang aku tak sangka akan menjaringkan gol kerana sewaktu Gary dimasukkan untuk menggantikan Stu, aku sudah menjagakan Sabah akan bermain more defensif kerana kita tahu tugas Stu adalah merupakan defensive midfield untuk Sabah FC, tapi beliau juga berjaya membawa diri beliau ke hadapan, membuka ruang, memberikan ruang kepada beliau untuk menyubat gol ke-5 Sabah FC. Itu memang adalah merupakan gol yang pemusnah untuk harapan Kedah melakukan sesuatu di Stadium Likas. So, bercerita mengenai apa yang ingin aku kongsikan seperti tadi, di mana aku berkatakan mengenai minit permainan, di mana selepas masuknya 3 pemain simpanan kita iaitu Farhan, Gary dan juga Kumaran, inilah aku katakan kenapa penting untuk memberikan minit permainan kepada pemain-pemain ini, kerana hasil daripada 3 perlawanan sebelum ni aku believe mereka ada kecuali Gary lah, Gary Steven Robert, Farhan pernah dimasukkan, Kumaran pernah juga beraksi sebagai starting 11, telah membalas kepercayaan yang diberikan oleh Ong Kim Sui dengan memberikan aksi yang cukup bagus guys. Aku puji assist, first assist yang dilakukan oleh Kumaran lah yang melepaskan Daniel Ting dan memberi bola kepada Joe Pedro untuk melakukan gol untuk Joe Pedro. Itu memang masterclass lah back heel yang dilakukan oleh Kumaran. Dan seterusnya, individu yang ingin aku puji di sini yang menggantikan Sadil. Aku tahu macam sewaktu keluarnya Sadil, digantinya Sadil pada separuh masa kedua, aku nampak Farhan sudah dimasukkan. So aku merasakan, kita tahu Farhan dan juga Sadil mempunyai 2 style of play yang berbeza mengikut kemampuan masing-masing, di mana Farhan disadvantage-nya adalah tidak laju dan juga bersaiz kecil, tapi dia mempunyai vision yang cukup bagus pada perlawanan ini, di mana dia adalah contributor utama untuk 2 gol terakhir yang dilakukan oleh Sabah FC dengan passingan dia. Masterclass lah, itu boleh katakan untuk Farhan pada perlawanan ni. Dan ini adalah player yang aku cakap tadi, yang patutnya aku meletakkan Pedro selaku man of the match, tapi oleh kerana aksi yang diberikan oleh Farhan pada perlawanan ni memberi 2 assist untuk Sabah FC, aku beralih pandangan kepada beliau dan menobatkan beliau selaku man of the match lah untuk perlawanan Sabah FC menentang Kedah ni. So good job untuk Farhan. Dia melunaskan kepercayaan yang diberikan oleh UKS pada perlawanan ni. Dan juga aku ingin bercerita juga mengenai Joe Pedro guys. Ini adalah kemampuan Joe Pedro yang aku katakan sebelum ni. Beliau bukanlah seperti mana apa yang kita miliki sebelum ni. Beliau bukanlah player yang selalu melakukan pressing dan juga mempunyai kelajuan, tapi Joe Pedro adalah player poacher yang terbaik setakat ni untuk di bahagian hadapan Sabah FC. Basically cara permainan beliau hampir menyerupai Darren Lock juga. Dan apa yang ditampilkan oleh Sabah FC adalah memberi makanan, lebih kurang begitu, sentiasa menghidangkan makanan Joe Pedro di bahagian kotak di pasukan lawan telah membuahkan hasil. Jadi kalau benda ni dapat dilakukan berulang-ulang, di mana Joe Pedro sering di-feed untuk memberi peluang pada beliau, aku sudah pasti Joe Pedro mampu melakarkan banyak lagi jaringan pada perlawanan akan datang. So aku ingin juga menyentuh mengenai taktikal yang digunakan oleh Sabah FC pada perlawanan ni. Kalau kamu tengok video 90 minit sebelum perlawanan, aku ada mengatakan perlu ada tambahan taktikal yang dilakukan oleh Sabah FC, kerana sekiranya Sabah FC masih lagi berkeinginan untuk membuat gol roket pada perlawanan ni, aku rasa ianya pasti tidak boleh dilakukan, kerana hasil daripada 90 minit pemerhatian aku di sepanjang perlawanan ni, Kedah begitu compact di bahagian midfield, di mana gerakan Sabah FC di bahagian midfield memang agak terhad pada perlawanan tersebut, di mana kita lebih mengutamakan gerakan, especially selepas keluarnya Sadil, kita lebih mengutamakan gerakan di sebelah kiri dan juga membuat long ball pada perlawanan ni. Jadi aku respect apa yang percaturan dilakukan oleh Ong Kim Sui dengan menerapkan satu lagi taktikal baru. Ini pun jarang sebenarnya kita saksikan, di mana terlalu banyak cross yang dilakukan pada perlawanan ni. Macam aku katakan tadi, terlalu banyak hidangan yang diberikan oleh pemain Sabah FC di dalam kotak D yang telah dilakukan oleh beberapa player. Dan ini telah membuahkan hasil yang cukup lumayan lah untuk Sabah FC guys. So basically 3 perlawanan 13 gol guys. 13 gol, 3 perlawanan, 4 bolos, 3 perlawanan.
kita juga mempunyai kemampuan untuk siapa-siapa sekalipun menjaringkan gol setakat ni. So adalah merupakan threat yang cukup besar lah untuk pasukan-pasukan yang akan datang, kerana terlalu banyak individu yang perlu diberi perhatian untuk Sabah FC. So besok aku akan share dengan kamu juga mengenai kesilapan yang dilakukan oleh Sabah FC. Tapi apa yang uniknya pada perlawanan ni, bagi aku the only kesilapan yang dilakukan oleh Sabah FC adalah kesalahfahaman yang terjadi antara Damien dan juga siapa nama dia tu, yang kita punya defender tu lah, si Daniel Ting. Okay. Oh ya, shout out juga untuk Minko. Minko pun adalah merupakan salah satu pemain yang sering kali aku beri kritikan lah atas corak permainan beliau. Tapi oleh kerana sekali lagi kepercayaan diberikan oleh OKS, minit permainan yang sering diberikan oleh OKS, kerana pada sebelum ni pun Minko adalah merupakan bench player untuk Sabah FC. Tapi oleh kerana tidak adanya pemain berada di bahagian tersebut, Minko telah diberi kepercayaan. Dan aku slowly nampak confident Minko semakin meningkat, dan juga style of play Minko pun agak lebih meyakinkan. So aku mengharapkan juga dapat diteruskan untuk perlawanan yang akan datang. Seperti mana aku katakan guys, kalau mau cerita aku rasa 10 minit pun dah cukup untuk video ni. Terlalu banyak persembahan yang menarik daripada Sabah FC bagi setiap pemain Sabah FC yang memberi contribution untuk mendapatkan keputusan yang kita miliki pada malam ni. Dan ini merupakan poin yang cukup penting, di mana sekarang kita 3 mata di belakang selangor sekarang. Kita tidak boleh melihat ke belakang lagi. Pemain Sabah FC perlu melihat ke hadapan sahaja untuk memikirkan macam mana untuk mengekalkan prestasi ini dan juga untuk mendapatkan kemenangan yang seterusnya. So itu sajalah guys aku punya perkongsian buat kali ini. Sorry agak lambat sikit pasal aku pun tengah follow up Manchester United punya perkembangan tentang pengambilan coach baru mereka pula. Jadi letakkan pendapat anda di ruang komentar di bawah. Sekali lagi aku mengharapkan dan juga bilang orang ialah mengharapkanlah komen-komen yang bernas serta berilmiah daripada anda supaya seronok untuk kita baca di ruang komentar di bawah. Berjumpa lagi di video seterusnya guys. Assalamualaikum dan tahniah sang badaku. Jumpa lagi.